Salam sejahtera. Ini keputusan terkini perbicaraan kes hasutan Cikgu Bad. Saudara-saudara sekalian, anda pasti kenal siapa Cikgu Bad. Cikgu Bad antara aktivis Perikatan Nasional yang paling lantang, dan ada netizen menggelar beliau sebagai aktivis berani mati. Menakan tidak, banyak perkara, banyak ucapan yang beliau berikan adalah ucapan-ucapan yang kontroversi. Yang paling kontroversi ialah berkaitan dengan perbicaraan kes hasutan yang berkaitan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya pada 26 November ini akan dimulakan. Perbicaraan kes sebutan Cikgu Bad bermula 26 November. Perbicaraan Cikgu Bad yang berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya akan bermula 26 November ini di Mahkamah Session di sini. Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan pada 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Datin Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Pihak pendakwaan akan mengemukakan 5 saksi, katanya, pada prosiding yang turut dihadiri oleh Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili bekas Ketua PKR Cabang Rembau itu. Kalmiza turut memohon tarikh lain untuk serahan dokumen bagi pertuduhan mengeluarkan kenyataan fitnah yang akan merosakkan nama baik Sultan Ibrahim oleh Badrul Hisham, dan mahkamah menetapkan 20 Ogos untuk sebutan kes semula. Badrul Hisham, 45 tahun, didakwa penerbitan menghasut di laman Facebook miliknya di Taman Bukit Ceras di Kuala Lumpur pada 2.15 tengah hari pada 6 April lepas, mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan kenyataan fitnah yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara di sini pada 6 petang 22 Januari selepas mengikut section di mana sudah tadi ya, dia mengikut section 500 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, Peguam Logen Iskandar Abdullah yang mewakili Wan Muhammad Azri Wan Derus atau Papagomo memaklumkan bahawa pihaknya akan menghantar representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung pertuduhan menghasut untuk mendatangkan kebencian terhadap Sultan Ibrahim. Siti Aminah kemudian menetapkan 21 Ogos ini untuk sebutan semula kes itu sementara menunggu keputusan representasi berkenaan. Papagomo, 41 tahun, yang juga bekas Exco Pemuda UMNO didakwa menghasut berkaitan isu pemilikan KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd menghadap Sultan Ibrahim di laman Twitter atau X miliknya. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Bukit Bintang di sini pada 12 tengah hari 29 April lepas mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe
Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini isu paling hangat untuk kita semua. Sanusi ini memang panglima perang Perikatan Nasional yang paling tegar dan paling boleh kata tak keras kepala lah kan. Tahniahlah Perikatan Nasional kerana mempunyai panglima perang seperti Sanusi yang berani berperang dengan sesiapa saja. Walaupun kadang-kadang kenyataan-kenyataan beliau itu agak lucu dan boleh dipersoalkan. Banyak juga yang lucu, banyak juga yang separuh benar, banyak juga yang macam-macam lah. Terkini Sanusi pula menjadi bengang, mendakwa bahawa Akmal memperbesarkan masalah yang tak besar. Apa isu ni sampai Sanusi kata begitu? Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor tidak berpuas hati dengan Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang didakwanya sengaja memperbesarkan masalah dua projek loji rawatan air LRA di negeri itu. Kata Sanusi, pengarah strategi PKR seolah memberi gambaran kerajaan negeri tidak pandai menguruskan projek pembangunan. Ada netizen kata, kalau kena tegur tu belajarlah sesuatu, jangan sombong, kata mereka. Ada juga yang kata, kalau dah makan lada tu pasti terasa pedas. Ada juga yang kata, Sanusi memang betul lah banyak projek yang tidak dapat diurus dengan baik di Kedah, kata mereka. Baginya, kedua-dua LRA Sungai Limau dan LRA Bukit Selambau masih boleh ditangani dan tidak serius seperti yang dicanang Akmal. Tapi netizen kata, sampai bila perkara itu jadi kecil Sanusi, semua dah menjadi besar, barulah besar, kata mereka. Akmal Nasrullah menggambarkan seolah kes besar. Mai datang sini nak buat kandungan TikTok saja, kata beliau. Tapi nampaknya apa yang diberitahu oleh Akmal memang ada kebenarannya, ada projek yang memang belum siap lagi. Kata Sanusi, yang orang jawab tak masukkan, hanya letak yang dia cakap seorang. Lepas tu potong video supaya nampak isu berat, katanya. Masa saya melawat pada Selasa, kedua-dua loji berkenan tak ada masalah besar. Tengok tak ada apapun, namun digambarkan seperti kita tak reti buat kerja, kata Sanusi lagi. Kelewatan dua projek LRA di negeri itu sentiasa mendapat perhatian Akmal kerana ia membabitkan kemudahan bekalan air untuk rakyat. Mengulas mengenai kelewatan LRA berkenan, Sanusi tidak menolak kemungkinan kontraktor berdepan kekangan seperti kenaikan harga bahan binaan sejak tender dikeluarkan pada tahun 2021. Tender dibuat pada tahun 2019, keputusan tender pada tahun 2021. Berlaku peningkatan harga barangan 4 kali selepas pandemik COVID-19 yang memberi tekanan kepada kontraktor kerana kos meningkat, kata Sanusi. Sebahagian besar peralatan bidang mekanikal tidak diberi VOP variasi harga seperti pam dan elektrik. Saya rasa itulah kekangan terbesar kontraktor di seluruh negara, bukan Kedah saja, kata Sanusi. Tapi ada orang tanya dalam ruangan komen, kata mereka, kontraktor ni tiada kira uang atau tiada kira bahan yang tepatkah? Bukankah mereka sudah menjangka ada hal-hal di luar jangka sehingga ada kenaikan harga pun sepatutnya mereka sudah tahu dan sudah dapat menanganinya. Kalau terus berpikir seperti pendapat Sanusi ini, sampai bila pun kontraktor akan menggunakan isu itu untuk menutup kesalahan kesilapan mereka dan juga kelambatan mereka menyelesaikan projek mereka. Jadi kalau ikut Sanusi punya idea ni, kata netizen, tak boleh pakai. Kerana kalau hanya memberikan pendapat seperti itu, kontraktor akan jual terus alasan-alasan tak masuk akal itu, kata mereka. Kerana sepatutnya kontraktor sudah kira, dia sudah tahu kalau ada naik harga, dia masih dapat meneruskan projek tersebut.
Apa pendapat Anda semua? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita tak terkejut pun dengan tindakan pembangkang keluar Dewan Rakyat. Sudah biasa kita lihat. Sejak 2 menjak ini, sejak Perikatan Nasional menjadi pembangkang, kita sering melihat tindakan mereka keluar dewan. Selalu sangat mereka keluar dewan. Aku pun tak tahulah kenapa mereka suka sangat keluar dewan. Padahal tindakan keluar dewan itu sebenarnya merugikan rakyat yang telah mengundi mereka. Anda bayangkan, mereka sepatutnya berada di dalam dewan mulia itu untuk menentukan undi, untuk mendengar hujah, dan jauh daripada itu adalah untuk berhujah, berbahas berkaitan dengan kemajuan tempat mereka atau kemajuan negara ini. Mereka sebenarnya membincangkan dasar-dasar kerajaan, membincangkan bagaimana nak memajukan negara. Tapi kalau setiap kali persidangan Dewan Rakyat keluar dewan, apa yang Anda harapkan daripada ahli parlimen yang Anda pilih? Boleh kata makan gaji buta lah kalau macam tu kan. Sebab keluar dewan, nanti ada usul, ada perkara yang mau dibincang, dia tiada pula. Selain daripada keluar dewan, satu perkara lagi yang membuatkan netizen panas ialah tindakan ponteng daripada ahli-ahli parlimen. Anda tahu, ramai ahli parlimen, khususnya pembangkang, yang selalu ponteng hadir ke parlimen. Sudahlah ponteng, keluar dewan lagi, apa yang Anda jangkakan Anda dapat di kawasan Anda melalui ahli parlimen tersebut. Apapun alasan mereka keluar dewan, sebenarnya tidaklah diwajarkan. Tidak perlu diwajarkan tindakan itu. Kalau tak puas hati, janganlah keluar dewan. Berbahaslah baik-baik kan. Tindakan keluar dewan sebenarnya tidak membawa apa-apa kebaikan, khususnya kepada para pengundi yang telah memenangkan Anda. Tapi tindakan kemarin, mungkin itulah yang memuaskan hati para ahli parlimen khususnya di Perikatan Nasional apabila mereka membantah keputusan speaker dan akhirnya keluar Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Malaysia kini ini, mereka membantah keputusan speaker Dewan Rakyat mengekalkan 6 kerusi ahli parlimen bekas bersatu yang telah dipecat oleh Parti Bersatu. Ahli parlimen hari kemarin bertindak keluar Dewan Rakyat sebagai tanda membantah keputusan yang dipertua Johari Abdul yang mengekalkan kerusi 6 bekas ahli parlimen bersatu. Protes itu diketuai Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang memberi ucapan panjang mengkritik keputusan Johari yang disifatkannya sebagai salah. Dia salahkan. Kalau dah kalah memang macam tu. Kalau dah kalah memang macam tu. Orang akan jadi salah. Tapi kalau dia menang, dia kata itu keputusan yang betul. Macam begitulah kan. Walaupun dalam perbicaraan mana sekalipun, tak pedulilah di mahkamah kah, di parlimen kah, kalau Anda kalah, pasti dalam pemikiran Anda yang Anda akan naratifkan dan ceritakan ialah keputusan itu salah. Anda berpikir Anda berada di tempat yang benar. Tapi di tempat orang yang menilai itu, mungkin Anda memang betul salah. Jadi saudara-saudara, menurut Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu itu, dia ada kuasa untuk menentukan sama ada keanggotaan mana-mana ahli parti terlucut atau tidak. Apabila terlucut, sebenarnya mengikut akta lompat parti yang kita faham, sesiapa yang dipecat daripada parti secara otomatik menjadi bebas dan tidak perlu dikosongkan kerusi. Itu kesilapan besar Bersatu mana mereka memecat. Selain daripada itu, tidak menyokong draft asal akta lompat parti dulu yang menginginkan sesiapa yang dipecat dianggap lompat parti. Jadi makan diri sendirilah kan. Kata Hamzah Zainuddin, saya nak beritahu kepada semua yang ada dalam Dewan Rakyat, 6 ahli parlimen yang berubah tempat ke sebelah sana kerajaan masih mengaku jadi ahli Bersatu.
Bermakna bila parti buat keputusan, Anda bukan lagi ahli, itu keputusan parti, katanya. Bukan tugas Anda, Johari. Ya, tugas saya sebagai Setiausaha Agong Bersatu, kata Hamzah Zainuddin. Hamzah kemudian mengecam Johari dengan berkata, keputusan yang dibuatnya berhubung status 6 ahli parlimen itu sebagai menjahanamkan perlembagaan persekutuan. Johari sepatutnya mengikut langkah yang diambil, kata Hamzah Zainuddin, yang diambil oleh yang dipertua Dewan Undangan Negeri Kelantan. Nak tanyalah kan, mana satu yang lebih tinggi nih? Dewan Undangan Negeri Kelantan kah atau Parlimen? Itu paling penting. Yang patut mengambil keputusan ialah Speaker Dewan Rakyat. Dewan Undangan Negeri Kelantan patut mengikut di Parlimen. Ini dah terbalik dah nih. Yang tinggi itu Parlimen, Kelantan yang rendah. Dewan Undangan Negeri harus melihat kepada perlembagaan persekutuan. Tapi mereka ambil keputusan lebih awal. Lihatlah keputusan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Apa yang terjadi? Mereka tunggu keputusan daripada Parlimen. Itu yang betul, bosku. Saudara-saudara sekalian, kata Johari, kata Hamzah, saya nak Speaker Johari tahu ini keputusan salah. Anda patut jadi non-partisan, katanya. Selepas ahli parlimen pembangkang keluar dewan, mereka mengadakan sidang media untuk mengkritik keputusan Johari. Ketua Whip PN Taqiyuddin Hasan turut mengumumkan mereka akan memakai kain lilit lengan putih di parlimen minggu depan sebagai tanda protes. Johari yang pada mulanya kelihatan terdiam dengan tindakan ahli parlimen pembangkang, kemudiannya menjawab kritikan Perikatan Nasional dengan berkata, dia bukan postman. Saya bukan postman. Apabila saya terima apa yang dihantar kepada saya pastikan study semua sekali. Saya baca semua berhubung pindaan perkara 49E, Perlembagaan Persekutuan. Saya ambil keputusan kekal status ahli parlimen yang saya telah maklumkan kepada beluran, katanya lagi. Saudara, ada satu komen daripada netizen berkait isu ini yang menarik perhatian kita. Netizen ada yang setuju, ada yang tak setuju dengan keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat ini. Tetapi rata-rata kata mereka, kalau ikutkan yang berkuasa di Dewan Rakyat bukan Taqiyuddin Hasan, bukan Hamzah Zainuddin, tetapi Speaker Dewan Rakyat. Lihat saja dulu waktu mereka menjadi kerajaan pun banyak keputusan yang dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat pada waktu itu yang memang juga bikin panas. Jadi itulah, terbalas sudah kan, terkenalah hukum karma. Dulu Speaker Dewan Rakyat pun bikin panas juga, kata netizennya. Sekarang ini biarlah Anda pula merasa bagaimana panasnya apabila Speaker Anda tidak menyokong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini tak puas hati dengan keadaan akhirnya Speaker Dewan Rakyat sekali lagi keluarkan kenyataan yang pastinya membuatkan khususnya Perikatan Nasional dan Pembangkang menggelupur. Kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, saya bukan postman, mempertahankan keputusan. Setelah dihantam teruk oleh Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, Johari Abdul akhirnya bertindak balas, memberikan jawaban yang pada pendapat netizen tepat pada waktunya. Johari Abdul selaku Speaker Dewan Rakyat sepatutnya, kata mereka, dan seharusnya dan semestinya perlu bertegas dan mempertahankan keputusan beliau. Kerana kalau beliau tidak tegas main tarik tali, ia pasti akan dijadikan duluan dan orang akan naik kepala, dibagi betis nak mahu peha lagi. Jadi ramai yang setuju apabila Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat ini bertegas atas keputusan beliau. Walaupun menerima kritikan dan tekanan daripada beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional PN mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi di sandang 6 bekas wakil rakyat bersatu itu, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kekal mempertahankan tindakannya, menjelaskan hal itu di Dewan Rakyat petang tadi.
Johari berkata keputusan dikekalkan selepas melakukan siasatan, termasuk membaca semua kenyataan berkaitan perkara 49E, Perlembagaan Persekutuan. Kata Johari, saya bukan postman. Bila saya terima apa juga yang telah diberi pada saya, seperti disebut YB Beluran, Datu Seri Ronald Kiandi, saya akan pasti, saya kaji semua, saya baca, kata beliau. Saya baca semua kenyataan-kenyataan dalam pindaan dibuat mengenai perkara 49 Perlembagaan Persekutuan. Maka, saya mengambil keputusan kekal seperti dimaklumkan kepada Beluran, bahawa kekosongan tidak berlaku, katanya di Dewan Rakyat. Terdahulu, Ronald Kiandi yang juga Ketua WIP Bersatu bangun membangkitkan keputusan Johari itu mengikut Peraturan Mesyuarat 99 ketika sesi perbahasan rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2024. Beliau mahu mendapatkan penerangan dan petua daripada Johari berhubung keputusan yang dibuat dalam surat yang diutuskan kemarin. Ronald berkata beliau bangun bukan untuk mempertikai keputusan berkenan, tetapi mahu menuntut penjelasan bagaimana interpretasi terhadap perkara 49E Perlembagaan Persekutuan, kerana mendakwa speaker tidak ada kuasa Perlembagaan Persekutuan dalam kurungan E tidak memberi kuasa kepada Tan Sri Speaker selain daripada untuk memastikan kekosongan dan bukan untuk membuat keputusan, kata Ronald Kiandi. Tetapi dalam dua utusan surat yang saya terima daripada Tan Sri, nyata sekali Tan Sri membuat keputusan, malah Tan Sri membuat interpretasi terhadap Perlembagaan Persekutuan. Kedua-dua keputusan terkandung dalam surat ini melangkaui kuasa Tan Sri di bawah perkara 49 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan, kerana dalam perkara 49 dalam kurungan 3 Tan Sri hanya diberi kuasa untuk memastikan kekosongan dan bukan untuk membuat keputusan. Ketua WIP Perikatan Nasional PN Datu Sri Taqiyuddin Hasan pula berkata, mengikut Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk membuat interpretasi terhadap perlembagaan itu dan mana-mana perlembagaan persatuan atau pertubuhan ada bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Beliau turut merujuk penjelasan yang diberi bahagian hal ehwal undang-undang mengenai tindakan tidak ikut keputusan parti menyebabkan ahli bersatu terhenti keanggotaan berdasarkan perlembagaan parti tersebut. Maka ahli tersebut dianggap telah bertukar parti dan lalu perlu mengosongkan kerusi mereka. Satu lagi contoh, sekiranya ahli Dewan Rakyat mempunyai prinsip bertentangan dengan prinsip parti, menyebabkan keanggotaannya digugurkan disebabkan perlembagaan parti tersebut, maka berhenti menjadi ahli dan perlu bertukar kerusinya, kata beliau. Ketua Pembangkang pula, Datu Sri Hamzah Zainuddin pula menyokong keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan yang mengisytihar kekosongan di Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Beliau turut mendakwa keputusan Speaker Dewan Rakyat itu bakal mencetus masalah pada masa depan. Speaker Kelantan bersikap betul memutuskan ada kekosongan. Kemudian wakil rakyat itu nak lawan saya di mahkamah bahawa saya tidak hentikan keanggotaan mereka. Itulah caranya Speaker. Itulah kepastian yang harus diikuti dalam perlembagaan, kata beliau. Saya minta Tan Sri faham. Keputusan Tan Sri itu keputusan yang salah. Speaker karena dengar non-partisan, katanya, yang kemudian keluar Dewan. Diikuti semua ahli Parlimen Pembangkang tanpa menunggu penjelasan Johari. Semalam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, parti itu menerima surat makluman bertarikh 9 Julai daripada Johari bahawa 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat. Saudara-saudara sekalian,
Itulah keputusan yang paling kita tunggu-tunggu daripada Johari Abdul. Johari Abdul kata dia bukan postman. Jadi tak apalah. Kalau nak keluar dewan, keluar aja lah, tiada masalah pun. Salam sejahtera, satu lagi berita mengejutkan kita semua ialah timbul semula isu pemecatan Menteri Besar Perlis. Wow, kabar angin ini mula bertiup semula. Kalau sebelum ini kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis telah tular di media sosial dan telah disiasat oleh SPRM berkait dengan beberapa salah laku seperti penipuan dokumen yang mana telah mengejutkan seluruh Malaysia. Hari ini, sekali lagi, desas-desus ataupun berita mengejutkan kita semua. Kabar angin mengatakan bahawa berlaku perubahan Menteri Besar Perlis atau pemecatan Menteri Besar Perlis. Tapi apa komen daripada Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional? Tapi sebelum itu, pada pendapat anda, wajarkah Menteri Besar Perlis yang mempunyai terpalit dengan kes mahkamah anaknya itu letak jawatan dan digantikan oleh orang lain kerana serba sedikit atau sekurang-kurangnya secara sikit telah menjejaskan kekuatan Perikatan Nasional di negeri tersebut. Namun kata Muhyiddin Yassin, desas-desus perubahan Menteri Besar Perlis adalah spekulasi semata-mata. Maknanya Muhyiddin menafikan desas-desus tersebut. Desas-desus berhubung perubahan kepimpinan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dalam masa terdekat adalah bersifat spekulasi semata-mata. Malah kata Muhyiddin, kabar angin itu juga tiada kaitannya dengan lawatan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin ke negeri itu pada kemarin. Muhyiddin berkata, kehadirannya ke Perlis adalah menziarahi Raja Perlis, Tuanku Syed Sarajuddin Putra Jamalul Lail, yang sebelum ini menjalani pembedahan di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Kata Muhyiddin lagi, kedatangan saya ke Perlis bukan bertujuan hendak endorse, menyokong sesiapa atau apapun, dan tidak ada kaitannya kedatangan saya hari ini dengan soal kepimpinan negeri yang sedia ada, kata beliau lagi. Biasanya segala desus-desus itu hanyalah spekulasi semata-mata. Kerana yang pertamanya saya datang kerana hendak menziarahi Tuanku Raja Perlis, jadi sudah kebetulan berada di sini, maka saya pun berjumpa Menteri Besar, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, serta menghadiri program pada petang ini juga, kata Muhyiddin. Namun demikian, untuk makluman anda semua, di Malaysia ini, kabar angin sudah banyak kali terbukti benar. Dan kabar benar sudah terbukti boleh berubah tidak benar. Jadi, jangan terus dibuang, jangan terus percaya bahawa kabar angin itu tidak betul kerana sudah terbukti banyak kali kabar angin akhirnya jadi benar, perkara yang dinafikan akhirnya benar-benar berlaku. Muhyiddin juga berkata, tujuannya meluangkan masa hadir ke Perlis bersama istrinya adalah disebabkan sudah lama tidak melawat Perlis selepas kali terakhir berbuat demikian ketika kempen pilihan raya. Kata Muhyiddin, itulah tujuan saya datang kerana sudah lama tidak dapat datang dan kali terakhir saya hadir ke negeri ini adalah sebelum PRU lalu. Jika tidak ada perubahan apa-apa pun yang berlaku, jadi tiada perubahan dalam kepimpinan negeri ini kerana saya tahu Perlis sudah pun ada kerajaan negeri sendiri, sudah ada menteri besar, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Parti Bersatu menerima kekalahan memalukan di Parlimen semalam, iaitu apabila Speaker Dewan Rakyat memesahkan
kerusi 6 bekas ahli parlimen bersatu tidak dikosongkan walaupun sudah diwar-warkan oleh kepimpinan Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional. Kononnya mereka yakin 6 kerusi ahli parlimen itu akan dikosongkan. Namun demikian, alasan Speaker Dewan Rakyat bahwa perlembagaan Parti Bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, itu satu berita pertama yang sangat-sangat buruk untuk Parti Bersatu dan memalukan. Bagaimana perlembagaan persekutuan boleh bercanggah dengan perlembagaan Parti Bersatu. Dan tentunya ia satu berita yang tidak menggembirakan sama sekali. Mereka mengharapkan adanya pilihan raya, tetapi nampaknya Speaker Dewan Rakyat tidak bersetuju dengan pendapat mereka dan telah membuat tafsiran yang lebih tepat. Hari ini satu lagi berita buruk diterima oleh Perikatan Nasional, yaitu sangkaan mereka terutamanya Azmin Ali dan desakan Azmin Ali supaya kerusi Selat Kelang di Dewan Undangan Negeri Selangor dikosongkan oleh Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negeri, rupa-rupanya tidak kesampaian. Ianya sebenarnya tidak dikosongkan. Kerusi Selat Kelang tidak dikosongkan. Tiada kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang yang disandang Datuk Abdul Rashid Ash'ari, Umum Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Lau Wen San. Kata Lau, pemberhentian keahlian Adun Selat Kelang dalam bersatu didapati sebagai satu pemecatan terancang di bawah operasi perkara LXVA 2 dalam kurungan C Perlembagaan Negeri Selangor. Notis dan bukti dari Yang Berhormat Hulu Kelang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang tidak dikosongkan, katanya pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini. Bulan lepas media melaporkan Azmin telah menghantar notis pengosongan kerusi kepada Speaker Dewan Undangan Negeri susulan pemecatan keahlian Rashid daripada Bersatu. Ia susulan tindakan Rashid yang juga bekas Ketua Pimpinan Bersatu Selangor mengisytihar sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari pada Mac yang lalu. Sementara itu, Speaker berkata, berdasarkan semakannya termasuk dalam Fasal 10 dan Fasal 22 Perlembagaan Bersatu, tiada bukti dokumen yang membuktikan perlembagaan parti tersebut berkuat kuasa secara retrospektif, iaitu sebelum 1 April 2024. Tindakan Abdul Rashid yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari dalam kempen pilihan raya PRK Kuala Kubu Baru pada Mei lalu bukanlah satu maklumat pertama. Situasi ini adalah peristiwa yang berasal daripada kedudukannya pada 6 Mac lalu dan berlaku sebelum pindaan Perlembagaan Bersatu berkuat kuasa oleh pendaftar pertubuhan pada tarikh 1 April lalu, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Speaker Dewan Rakyat telah pun menyatakan sebab beliau mengambil keputusan mengekalkan 6 ahli parlimen bersatu sebagai ahli parlimen bebas. Walaupun tidak disukai, walaupun sukar ditelan, pahit ditelan dan menyakitkan hati Parti Bersatu khususnya, itu keputusan muktamad beliau. Jadi ikuti terus punca akibat mengapa Speaker Dewan Rakyat tidak mengosongkan kerusi itu. Hari ini, kata Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, beliau kata,
Sebab beliau tidak memecat, tidak mengosongkan kerusi itu ialah perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan katanya. Jadi anda harus faham. Di Malaysia ini peraturan ataupun perlembagaan paling tertinggi di Malaysia yang tak boleh dilanggar oleh negeri pun, apalagi hanya peraturan atau perlembagaan parti, ialah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan jauh lebih tinggi berbanding perlembagaan parti. Perlembagaan parti bersatu itu hanya secubit daripada perlembagaan yang ada di Malaysia. Jadi, apabila Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengatakan bahawa perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, itu adalah muktamad. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 perlembagaan bersatu adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Beliau berkata, perlembagaan bersatu menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub di bawah perlembagaan persekutuan. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenan. Perkara itu terkandung dalam surat yang di-Pertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi pada 9 Julai lepas. Bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis permakluman kekosongan kerusi 5 ahli parlimen menurut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan berikutan, keahlian mereka dalam parti itu telah dihentikan. Salinan surat itu juga ditujukan kepada 5 ahli parlimen berkaitan, iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Zaid Abdul Fasal, Zahari Kecik, Muhammad Aziz Abu Naim, Datuk Iskandar Zulkarnain dan juga Datuk Dr. Zulkafli Hanafi. Berkenan dengan surat permohonan oleh Bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat, saya mendapati, kata beliau, sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49 dalam kurungan E kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, kata Johari menerusi surat berkenaan. Dalam mempertimbangkan notis Ronald Kiandi itu, Johari berkata, beliau telah merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR7 tahun 2022 penyata JKPK. Ini termasuk penyata rasmi bertarikh 11 April 2022 mengenai rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 tahun 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai tahun 2022 mengenai rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu, katanya. Saya mendapati daripada dokumen-dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut surat berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan ahli Parlimen berkenaan Dr. Suhaili Abdul Rahman membawa tindakan terhadap Bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Oleh kerana kes ini sedang dalam pertimbangan mahkamah,
maka saya tidak mahu merosakkan kepentingan-kepentingan pihak yang berbicara dalam kes mahkamah itu dengan keputusan saya di bawah perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Johari telah bertindak berdasarkan perlembagaan dan taksiran undang-undang semasa memutuskan 6 ahli Parlimen bekas ahli Bersatu kekal sebagai wakil rakyat. Semalam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan parti itu menerima surat daripada Johari pada lewat petang Selasa lepas yang menyatakan tidak berlaku kekosongan di bawah perkara 49E Perlembagaan Persekutuan untuk 6 kerusi Parlimen bekas ahli Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling hebat daripada Anwar Ibrahim berkait dengan 6 ahli Parlimen Bersatu yang telah pun dipecat dan masih kekal sebagai ahli Parlimen. Yang paling rugi ialah Parti Bersatu. Sudahlah mereka pecat, hilang 6 kerusi Parlimen, hilang lagi mereka pula hilang kerusi. Hilang 6 ahli Parlimen, hilang pula 6 kerusi. Bayangkan begitu besarnya kerugian yang ditanggung oleh Parti Bersatu. Ada netizen kata, itulah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu ketika mereka mengkhianati Pakatan Harapan pada tahun 2018 apabila menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton. Ada yang kata itulah yang disebut sebagai hukum karma, yang mana dulu mereka dihianati, kali ini mereka pula yang dikhianati, mereka pula yang terkena hukumnya sendiri dan menerima balasan yang paling setimpal sekali. Saudara-saudara sekalian, adakah balasan setimpal lagi ialah apabila Perikatan Nasional pula yang runtuh. Kalau dulu Pakatan Harapan yang runtuh gara-gara apa yang berlaku dalam langkah Sheraton, adakah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu dan Perikatan Nasional ada juga setara, yaitu berlakunya keruntuhan ataupun perpecahan pembubaran Parti Perikatan Nasional. Hari ini Anwar Ibrahim menyalahkan Bersatu kerana 6 ahli Parlimen kekal kerusi masing-masing. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan sesiapa. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan 6 ahli Parlimen itu. Dia juga tidak menyalahkan Speaker Dewan Rakyat, tidak juga menyalahkan Parlimen, tidak juga mau menyalahkan undang-undang. Tetapi Anwar Ibrahim kata ini antara disebabkan bertanggung jawabnya Bersatu atas kesilapan mereka sendiri. Apa ceritanya? Kata Anwar Ibrahim, Bersatu sendiri, kata Anwar Ibrahim, turut bertanggung jawab sehingga 6 ahli Parlimen yang sebelum ini menjadi ahli parti itu kekal dengan kerusi masing-masing walaupun kini menyokong kerajaan. Ditemui media di Kuala Lumpur pada hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan semasa akta anti lompat parti digubal di Parlimen dulu, Wakil Rakyat Bersatu, Wakil Bersatu sendiri yang menolak peruntukan mengenai seseorang yang dipecat parti akan kehilangan kerusi. Menasihatkan Bersatu agar membaca perlembagaan, Anwar berkata, atas sebab itulah yang Dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan semua 6 ahli Parlimen Bersatu kekal sebagai wakil rakyat di kerusi masing-masing. Ia ditentang oleh Bersatu ketika penggubalan akta anti lompat parti ketika itu. Sebab itu, ahli Parlimen yang dipecat Bersatu dikecualikan, kata beliau. Jadi, kena baca perlembagaan, katanya selepas menghadiri forum global Madani di Kuala Lumpur hari ini. Anwar juga mendakwa Bersatu memilih dan memetik hanya beberapa bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan Johari semalam. Menurut Anwar, keputusan dibuat Johari sudah mengambil kira semua aspek perlembagaan persekutuan. Semasa menolak cubaan Bersatu mengosongkan 6 kerusi Parlimen terbabit, Johari berhujah peruntukan dalam perlembagaan parti itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang terkait
hak ahli parlimen mempunyai kebebasan untuk bersuara, berdebat, dan mengundi. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah ada yang kata ini yang paling terbaik. Apabila jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ada juga yang kata sejak bila kata dia sejak bila pula mereka lompat parti. Mereka cuma sokong Perdana Menteri, kata Black Hawk. Mereka bukannya lompat parti, tapi bersatulah yang pecat mereka. Jadi sebenarnya tidak pernah mereka lompat parti. Cuma mereka hanya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara sekalian, yang bersalah kata Anwar Ibrahim itu semua adalah bersatu. Nak buat macam mana lagi kata Black Hawk. Bersatulah yang bantah draft asal Akta lompat parti waktu itu. Sebab itu bersatu dah ketagih tebuk atap dengan membeli MP. Sekarang sendirilah mereka melopong kata Black Hawk. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat Anda semua tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.